Salam sejahtera kepada generasi Ma. Kami dari kelas DLS 3E, saya Leslie Bragan dan kawan saya Nicole Jumari akan membentangkan hasil kerja kami yaitu Practical 2. Distribution center ini adalah gudang yang mempunyai ruang yang lebih besar daripada gudang lain. Pusat-pusat ini membolehkan pergerakan barangan dalam kuantiti yang banyak dengan lebih pantas dan dalam tempo yang singkat. Barangan yang diperoleh daripada pelbagai pembekal dan dipindahkan dengan cepat kepada pelbagai pelanggan. Pusat-pusat ini merupakan bahagian penting dalam rantaian pembekalan karena ia menyediakan pergerakan barangan yang pantas dan boleh dipercayai. Kebanyakan pusat ini mempunyai kawalan berkomputer yang membawa kepada kecakapan yang lebih tinggi. Dalam case produk yang mudah rosak, barangan akan disimpan di pusat selama kurang daripada sehari. Seterusnya, saya akan menerangkan desain and layout dalam distribution center warehouse ini. Oke, reka bentuk gudang ini adalah berbentuk L dan ia juga menyediakan aliran trafik dalam bentuk L. Selain itu, kawasan pemuatan dan penerimaan diletakkan pada satu sisi bangunan dan kawasan penghantaran dan pengambilan diletakkan di sebelah bersebelahan. Ruang selebihnya dipenuhi dengan produk dengan banyak ruang untuk penyimpanan. Dalam type of building, mesti dibina mengikut barang yang disimpan. Contohnya freezer storage atau bilik sejuk sesuai untuk menyimpan barang sejuk beku karena adalah bahan yang mudah rosak, contohnya ikan, daging, dan buah-buahan. Selain itu, barang-barang yang bahan kering akan diletakkan dalam storage area. Sistem ini untuk memudahkan pekerja mengetahui simpanan barang yang betul dan tahu kedudukan barang atau bahan tersebut. Seterusnya ialah function of area. Dalam staging area, dia berfungsi sebagai zone untuk penerimaan barang dan penghantaran. Dalam zone penerimaan barang, kawalan quality produk yang diperlukan dilakukan di kawasan pementasan. Operator yang menyimak keadaan pelet dan barang dagangan akan memastikan produk itu sepadan dengan maklumat pada dokumentasi pesanan. Dalam kawasan packaging area pula ialah kawasan untuk melampirkan atau melindungi produk untuk pengedaran, penyimpanan, penjualan, dan penggunaan sebelum menghantar barangan ke kedai. Storage area adalah kawasan dan tempat barang-barang yang telah siap dalam pembungkusan. Dalam storage ini ada dua jenis, yaitu tempat makanan beku dan barang kering. Kawasan Wilfa Faktor pula ialah tempat kegunaan pekerja seperti tandas, ruangan rehat, dan ruangan untuk sembahyang bagi beragama Muslim. Storage method kami menggunakan White SL Pallet Tracking adalah yang paling banyak digunakan sistem untuk menyimpan beban unit pallet. Ia adalah sesuai untuk gudang atau rak pallet industri. Oleh itu, rak pallet ini disusun masuk corak lorong yang luas, minimum dia 25 meter lorong yang luas. Justru penggunaan pallet Case-Coat juga kami menggunakan untuk tempat barang-barang yang berat yang dapat menampung barang-barang dengan pallet tersebut. Barang-barang akan disimpan di pallet tersebut bagi ruangan kawasan dan kekemasan. Seterusnya, kaidah penyimpanan kami juga menggunakan counterbalance forklift dalam mengangkat kotak-kotak yang berat dan meletakkan ke tempat yang betul. Counterbalance forklift ini adalah serba boleh dan boleh dikendalikan kedua-duanya dalam dan luar kawasan kilang. Seterusnya adalah truk yang sangat berkuasa dan berguna untuk beberapa truk yang berbeza persekitaran dan boleh mengangkat pelbagai beban berat. Begitu juga penggunaan stacker truck. Truk ini hanya untuk menyusun barang-barang di bagian storage, karena truk yang kecil dan sangat sesuai dalam penggunaan di kawasan tersebut. Tanda laluan ini adalah untuk laluan truk yang mengangkat barang-barang. Oke, seterusnya safety and security. Gudang perlu mengutamakan faktor keselamatan untuk menghilangkan kecurian, kerosakan, kebakaran, dan kehilangan barang. Insurans juga mestilah diambil untuk melindungi gudang dan barangan daripada risiko yang tidak dijangka seperti kecurian, kebakaran. Dari segi keselamatan security, 1 dan 2 paling penting dalam penjagaan kawasan daripada berlakunya kecurian, terutamanya semasa penghantaran barang ke dalam truk. Dan juga simbol loceng kebakaran untuk keselamatan pekerja juga perlu
Apabila berlakunya kebakaran, yaitu apabila mendengar bunyi kecemasan, maka semua pekerja akan berlari untuk keluar demi keselamatan diri. Dan begitu juga dengan pemadam api yang diletakkan di setiap tempat untuk mengawal dan memadam kebakaran di peringkat awal dengan berkesan jika berlaku. Hos bomba juga adalah untuk membantu bomba dalam penggunaan memadam api sekiranya berlaku kebakaran dalam kilang. Seterusnya, simbol forklift truck juga harus diberikan untuk memberi petunjuk jelas tentang truk forklift di kawasan tersebut untuk keselamatan pekerja ataupun pelawat yang datang ke kilang di laluan tersebut. Simbol assembly point adalah tempat berkumpul pekerja dalam suatu kawasan apabila berlakunya kecemasan. Akhir sekali, dalam masa kini, pekerja perlu memakai mask untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Bagi welfare factor pula, ia adalah untuk kegunaan pekerja dalam kilang semasa bekerja. Sebagai contoh, penggunaan tandas paling penting bagi membuang air besar ataupun kecil. Begitu juga ruangan rehat. Apabila masa pekerja tiba untuk rehat, maka pekerja boleh rehat di ruangan tersebut. Dan seterusnya adalah surau juga adalah penting bagi yang beragama muslim untuk menunaikan sholat mengikut masa. Selain itu, dalam masa kini, yaitu wabak COVID-19, kilang akan melaksanakan program saringan kesehatan percuma kepada semua pekerja, contohnya pemberian vaksin dan saringan tes swab. Hal ini adalah untuk keselamatan dan kesehatan pekerja, agar wabak ini tidak akan berjangkit. Yang terakhir adalah material handling ataupun pengendalian bahan. Ia adalah pengurusan bahan yang berkesan, berusaha untuk meminimumkan pengendalian bahan pada masa yang sama menggunakan masa dan ruang yang berkesan. Aktiviti yang berkaitan dengan pengendalian bahan boleh dilakukan dengan kerja manual ataupun dengan peralatan yang ringkas atau canggih. Contohnya, pekerja E menandakan barang yang sampai secara manual, yaitu menandakan di kertas seperti bilangan barang sampai. Manakala pekerja B mengendalikan truk untuk mengangkat barang ke storage selepas pekerja E mendaftarkan barang yang telah sampai. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Ini adalah hasil desain yang kami telah buat.